Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Soalan Pelabuhan Kelang nombor 1. Terima kasih Speaker dan Ahli Dewan sekalian. Hasil kerajaan negeri bergantung sepenuhnya kepada sumber hasil tanah seperti cukai tanah, premium, permit tanah dan galian, dan bayaran perkhidmatan berkaitan tanah yang merupakan penyumbang 80% daripada hasil keseluruhan, manakala hasil cukai tanah pula menyumbang 24% daripada 80% yang saya sebutkan tadi. Oleh demikian, bagi meningkatkan pendapatan negeri selain daripada cukai, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri mengkaji hasil negeri yang boleh dipungut untuk memastikan kutipan hasil negeri dapat ditambah selain memperkenalkan beberapa kadar fee yang tertentu untuk disemak semula daripada masa ke semasa. Dalam retreat Kerajaan Negeri pada tahun 2021, kita menggariskan hampir 16 cadangan-cadangan daripada Pegawai Kewangan Negeri apakah hasil-hasil baru yang boleh dikutip untuk memastikan pentadbiran ini mempunyai keuangan dan juga hasil yang mencukupi. 3 perkara yang telah kita tetapkan dalam belanjawan tahun 2024 dan tahun 2023 yang telah mula dilaksanakan. Yang pertama adalah cadangan perkongsian hasil di antara anak-anak syarikat dalam bentuk dividen yang telah ditetapkan dan ia disebutkan dengan jelas dalam belanjawan 2024. Yang kedua, semakan semua fee pejabat di bawah kaedah Tanah Selangor tahun 2003 berikutan kenaikan kos operasi pejabat-pejabat pentadbiran tanah negeri Selangor. Dan yang ketiga, menaikkan caruman parit yang akan ditetapkan pada satu kadar yang lebih tinggi daripada kadar 10,000 pada waktu ini. Selain itu, ada beberapa langkah yang kita sedang pertimbangkan, iaitu yang pertama, permit khas bagi kebenaran penggunaan sementara tanah pertanian yang digunakan untuk tujuan pertanian, iaitu perniagaan, bukan pertanian, iaitu perniagaan dan industri ringan di negeri Selangor. Yang kelima, pemulihan dan penguasaan melalui permit penggunaan kawasan pencerobohan-pencerobohan di hutan simpan. Yang keenam, charge abstraksi air berdasarkan peruntukan di bawah enactment luas tahun 99 ke atas pengurusan air Selangor, dan kerajaan negeri telah pun meluluskan supaya mulai tahun 2023 charge abstraksi air mentah di bawah Seksyen 44 enactment luas dikenakan kepada pengurusan air Selangor dan diterima dan dimasukkan kepada akaun hasil disatukan, bukan kepada akaun luas. Seterusnya, cadangan pengeluaran pasir laut di bawah 3 batu nautika oleh kumpulan semester, cadangan pemberi milikan tanah talian rentis TNB dan pejabat tanah galian, dan seterusnya yang terakhir, cadangan charge bayaran permit penggunaan tanah bagi lebuh raya yang melalui kawasan hutan simpan. Di samping perkara ini, kita juga turut menetapkan beberapa perkara, antaranya pembinaan projek strategik seperti pelabuhan dan sebagainya, turut dimiliki sebahagian equity dan share-nya oleh kerajaan negeri pada masa depan bagi menjamin pengaliran keuangan yang berterusan. Namun ada beberapa langkah yang harus dilakukan, termasuk menetapkan anak syarikat yang boleh mewakili pihak kerajaan negeri dan penetapan dividen ataupun pulangan pada masa-masa hadapan dan masa hadapan, dan kita akan mencuba strategi tersebut dalam pembinaan pelabuhan ketiga di Pulau Keri ataupun di Keri Island. Terima kasih. Soalan tambahan. Ya, soalan tambahan. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar yang telah menjawab soalan saya tentang strategi kerajaan negeri dalam meningkatkan hasil negeri. Ini nampak sangat positif. Dan soalan Pelabuhan Kelang, soalan tambahan Pelabuhan Kelang, berapakah nilai peningkatan hasil yang dianggarkan berdasarkan strategi yang telah dicadangkan tadi? Daripada 3 perkara yang saya sebutkan tadi, yang pertama iaitu tentang dividen anak syarikat sebanyak 40 juta, kemudian 2 perkara lain iaitu fee pejabat berjumlah 50 juta dan caruman parit kita anggarkan 10 juta. Maknanya dari 3 langkah pertama ini dijangkakan kita akan dapat menambah kutipan 100 juta daripada kutipan-kutipan yang tidak dapat dikutip ataupun yang tidak dikutip pada sebelum-sebelum ini. Secara keseluruhan kita sedang membuat penilaian, kerana kenaikan-kenaikan yang dikenakan ataupun fee yang dikenakan itu agak kecil dan setiap jabatan juga menunjukkan kadarnya. Kita akan melihat kepada kepentingan. Yang pentingnya kita tidak boleh membebankan, dia ada act of balance di antara peningkatan fee dengan perkhidmatan yang diberikan oleh pentadbiran awam dan juga yang dinikmati oleh rakyat negeri Selangor. Terima kasih. Speaker. Ya, silakan. Terima kasih Tuan Speaker.
Seperti yang amat berhormat telah mengumumkan dalam bajet 2024, hasil negeri masih lagi bergantung kepada hasil tanah. Kalau mengikut statistik yang telah dibentangkan, hampir 70% pendapatan negeri bagi tahun 2024 bergantung kepada hasil tanah. Saya percaya Dewan Yang Mulia ini juga sedia maklum bahawa tenaga hari ini menjadi pendorong utama kepada pembangunan. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku dalam ekonomi global pada hari ini, mereka sedang bergegas untuk beralih kepada tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Dan statistik yang dikeluarkan hanya seminggu yang lepas, ada soalan dah, soalan dia. Di mana pelaburan dalam ekonomi hijau ini mencatatkan nilai 1.7 trilion dolar Amerika. Maka persoalan saya, apakah perancangan kerajaan untuk memastikan tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui ini dapat digamit melalui pelaburan-pelaburan baru supaya Selangor tidak hanya bergantung kepada hasil tanah untuk pendapatan bagi tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Ya. Terima kasih Speaker dan Ketua Pembangkang atas soalan yang dikemukakan. Kebetulan dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini, saya sendiri telah mengubah beberapa paradigma untuk keterlibatan Menteri Besar terutamanya dalam sektor tenaga. Sebab itu saya telah menukar chairman chair itu ataupun pengerusi daripada Worldwide Holding daripada PNSB kepada Worldwide Holding supaya kita dapat menguja serta mengenal pasti sektor tenaga yang diketuai dan keterlibatan oleh Worldwide Holding sejak daripada tahun 90-an lagi. Justru pada ketika ini Worldwide Holding mempunyai lebih kurang 9 ke 10 projek yang sebahagiannya adalah projek renewable energy ataupun ekonomi hijau ataupun tenaga hijau, dan sebahagiannya adalah Pulau Indah Power Plant yang masih lagi boleh dianggap sebagai brownfield ataupun tenaga yang berasaskan kepada fosil kerana berunsurkan daripada gas dan juga tenaga. Justru kita telah mempunyai beberapa pipeline project yang keseluruhannya hampir bernilai 10 bilion ringgit Malaysia yang diterokai oleh Worldwide, dan sebahagian daripada ekonomi ataupun sektor-sektor yang diceburi adalah solar dan juga mini hydro, dan yang ketiganya adalah penghasilan hidrogen. Penghasilan hidrogen saya akui kita agak ketinggalan berbanding Sarawak kerana Sarawak telah mendahului semenjak daripada tahun 2019 dan kita akan meneroka dengan lebih lanjut. Untuk maklumat yang berhormat semua, baru-baru ini kita telah berhubung dengan pihak daripada Abu Dhabi dan juga UAE yang turut melakukan lawatan ke sini kerana hasil daripada pertemuan Perdana Menteri dan Menteri MITI yang terbaru, mereka bersedia untuk invest sekitar 10 juta ataupun 10 gigawatt elektrik untuk investment yang akan dibuat oleh kumpulan tersebut, dan Selangor akan komit sekitar di antara 1 hingga 1.5 gigawatt daripada keseluruhan 10 gigawatt yang disediakan ataupun kesediaan kumpulan-kumpulan tersebut. Yang menariknya, sebahagian daripada projek-projek itu telah berjalan. Beberapa projek kita tentang waste to energy boleh dianggap sebagai projek renewable energy. Dan keterlibatan kita dalam projek solar, keseluruhannya setakat ini di dalam tangan Worldwide adalah sekitar 706 megawatt. Maknanya not even 1 megawatt, dan kita akan mengenal pasti beberapa lokasi untuk pembinaan solar. Itu pun begitu dalam ucapan yang saya sebutkan dalam parlimen baru-baru ini, sumbangan yang diberikan oleh solar dan biogas masih lagi sangat rendah di dalam negara kita. Sekitar 4% daripada keseluruhan, dan saya percaya hal ini perlu disokong kerana ia akan menjamin kelestarian alam di samping pengaliran tenaga yang konsisten kepada negeri dan negara. Terima kasih.